Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada minggu ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2. Pada minggu ini kita akan belajar sirah dan tajuk kita pada hari ini ialah Sifat Amanah Nabi Muhammad. Sebelum itu, mari kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, insya-Allah murid-murid dapat menyatakan maksud amanah. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan 5 sebab perlu amanah seperti sifat amanah Nabi Muhammad. Sebelum itu, mari kita lihat dulu maksud amanah. Apa dia amanah? Amanah ialah sifat seseorang yang boleh dipercayai. Sifat seseorang yang boleh dipercayai. Baca petikan, murid-murid dengar dan boleh ikut baca sekali. Nabi Muhammad SAW ialah seorang yang sangat amanah. Sayyidatina Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad SAW untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Sifat amanah Nabi Muhammad SAW itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan. Bahkan, baginda mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad SAW itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Daripada petikan yang dibaca tadi, kita analisis dulu daripada sifat amanah Nabi Muhammad. Apa yang boleh kita perolehi daripada sifat amanah Nabi Muhammad itu? Yang pertama, sifat amanah Nabi Muhammad telah menambat hati Sayyidatina Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab, untuk memilihnya menjadi suaminya. Yang kedua, kejayaan Nabi Muhammad dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda. Dan yang ketiga, dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Orang-orang Arab Mekah sebenarnya tidak suka dengan Nabi Muhammad, tetapi kerana Nabi Muhammad seorang yang amanah, mereka sangat percaya kepada Nabi Muhammad. Inilah yang patut kita contohi daripada sifat Nabi Muhammad. Sekarang, mari kita lihat contoh sifat amanah yang perlu ada dalam setiap individu. Saya beri contoh postman. Postman yang amanah, dia pasti akan menghantar surat atau barang kepada penerima yang sebenar. Dia tidak akan hantar kepada orang lain. Itu ialah postman yang amanah. Seorang murid yang amanah, dia perlu menyiapkan tugasan yang diberi guru dengan sempurna mengikut masa yang telah ditetapkan. Murid yang amanah pasti akan buat latihan atau tugasan yang diberi guru dengan cepat mengikut masa yang telah ditetapkan. Sebagai doktor pula, doktor yang amanah pasti akan memberi rawatan yang betul dan sempurna kepada setiap pesakitnya, kerana setiap pesakit mempunyai penyakit yang berbeza. Doktor yang amanah pasti akan memberi rawatan yang betul dan sempurna kepada setiap pesakitnya. Seterusnya, kita lihat pula dalil kepentingan sifat amanah. Kita perlu bersifat amanah. Sebuah hadis Nabi, sabda Nabi SAW, la imana liman la amanata lahu. Maksudnya, tidak sempurna iman sesiapa yang tidak beramanah. Riwayat Ahmad.
Hadis ini menerangkan iman seseorang Islam itu tidak sempurna jika tidak bersifat amanah. Jadi, saya harap murid-murid selepas ini akan bersifat amanah. Seterusnya kita lihat mengapa kita perlu amanah. Yang pertama, mengikut sunnah Nabi Muhammad. Amanah merupakan suruhan Nabi Muhammad. Nabi telah tegaskan tadi di atas, tidak sempurna iman seseorang jika tidak amanah. Jadi yang pertama, kita mengikut sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, memastikan tugasan dilaksanakan. Bila kita memegang amanah, kita pasti akan melaksanakan tugasan yang telah ditetapkan. Sebab tu kita perlu amanah. Seterusnya, menjadi contoh kepada masyarakat. Apabila kita telah diamanahkan, kita perlu melaksanakan amanah yang diberi dan semoga apa yang kita lakukan itu menjadi contoh kepada orang lain. Seterusnya, menyempurnakan suruhan agama. Agama Islam telah mengarahkan kita untuk bersifat amanah. Jadi sebagai seorang Islam, kita perlu menyempurnakan suruhan agama kita. Dan akhir sekali, kejayaan akan tercapai bila kita menjalankan tugasan dengan baik, memastikan kerja yang kita buat dengan sempurna, pasti kejayaan akan tercapai. Sebab itu kita perlu amanah. Di sini ada sedikit latihan. Murid-murid perlu menulis yang pertama, maksud amanah. Yang kedua, contoh sifat amanah. Lengkapkan, saya hendak satu sahaja contoh sifat amanah. Seterusnya, mengapa kita perlu amanah? Saya hendak 5 ya. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.